Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan, pada malam ini kita bersama dengan Surau An-Nur, kuartus kaki tangan awam, JC, Jalan Cochrane. Okay. Terima kasih pada Surau An-Nur, kuartus kaki tangan awam, yang menganjurkan program kita pada malam ini melalui Facebook, Surau An-Nur KKKAJC. Mudah-mudahan program kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membicarakan tentang hidup bermasyarakat di kala pandemik. Terima kasih Kamisah Kimi Mawar Edi, awal masuk ni Rosmawati Osman. Kamisah Kimi kata segaknya Datuk UKE berbaju batik. Baju orang bagi kat Kamisah. Siapa bagi dekat saya pakai jelah, sebagai tanda terima kasih, tanda kesyukuran. Ya, kita pakai, alhamdulillah. Terima kasih Kamizah Zaid, terima kasih Zira Lian, Zarik Dania, Nur Fatin Nawar, Reli Fikri, terima kasih banyak-banyak. Okey. Idin Sugih, Saripah Habibah. Semalam ni saya nak sembang-sembang dengan tuan-tuan, nak berbual-bual dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada Surau An-Nur KKKAJC yang membawa rancangan ini kepada kita semua, dan saya bersiaran daripada FB mereka. Ini hebatnya, bertuah saya ya dapat menumpang FB. Farah Dina kata macam Presiden Indonesia. Ya, ibu-ibu, bapa-bapa kan, ibu dua, bapa dua. Siti Khajar, terima kasih. Muhammad Bazil bin Ahmad, alhamdulillah, rindu Ustaz masa kat Radio Perak FM dulu. Ialah kenangan lama kan. Azizul Akram, Ana Ramli, Rogayah. Macam mana Puan Rogayah? Gayah, Kak Gayah kita macam mana? Rogayah-gayah keluar pada hospital. Kak Rosnah Cik Din kita pula masuk hospital. Saripah Habibah, malam ni tak mengaji ke Ustaz? Malam ni kita tak ngaji. InsyaAllah kita akan buat 2-3 malam nanti. Malam ni sebab kita nak meraihkan sahabat-sahabat kita daripada Surau An-Nur KKKAJC. Daripada, tak silap saya, Karyah Taman Maluri ni, kalau tak silap saya ya, Karyah Taman Maluri, Kuala Lumpur. Baik, aku Zikri 7
Jawa mari baju Ustaz. Puan Jamilah Bacok, iyalah macam berada di Indonesia. Cantik tak? Cantik kan? Baju orang. Rogayah kata dia bertambah baik sekarang, alhamdulillah. Taruna Gentar, Assalamualaikum Ustaz. Taruna Gentar. Okey, Safiah binti Ahmad. Kita nak menunggu lagi supaya ramai sahabat-sahabat kita boleh masuk ramai-ramai. Kita tunggu dulu. InsyaAllah ya, sikit lagi kita akan mulakan kuliah kita. Jadi bawa lagu Indonesia satu Ustaz. Lagu apa ya? Lagu Ayam dan Lapeh. Baru bagus. Saadiah Muhammad Arifin, Steady Ustaz. Samad Hamid, Lisa Mona Lisa. Cantik sangat bapak. Aduh. Azwin Abdul Aziz, Saripah Saadiah Rogayah kata semoga Hajah Rosnah Cik Din. InsyaAllah Rosnah Cik Din esok akan diadakan skop. Hari semalam telah dibuatkan pemeriksaan jantung, semuanya okey. Besok pagi kita nak tengok pula perut Hajah Rosnah Cik Din pagi besok insya-Allah. Dijangka buatkan ujian skop. Lagu P. Ramlee lah Ustaz. Lagu P. Ramlee. Lagu P. Ramlee. Janganlah adik angan-angan merayau ke alam impian, duduk termenung kesepian, tiada teman. 7 gunung lautan, 9 lautan ala intan, umpanku tabur dah makan, ikan dah makan. Okey, itu lagu permintaan sahabat kita tadi, minta lagu P. Ramlee. Huda Rashid didoakan supaya Ustaz terus sehat, insya-Allah. Terima kasih. Baik, saya nak bacakan kepada tuan-tuan ayat daripada suratul Nahli pada ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini selalu dibaca pada tiap-tiap kali khutbah Jumaat. Kalau Hafizah Abu tahu, mesti dia ingat dalam khutbah Jumaat ada dibaca ayat ni. Saya rasa Poji Peng dia boleh ingat ayat yang saya baca tadi. Begitu juga Rozanah Adon dan Roziah Ibrahim. Ayat yang dibaca tadi adalah ayat yang selalu kita baca ketika berada di dalam khutbah Jumaat. Kita baca doa tu, kita baca ayat tu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan melakukan kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar dan kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Okey, Nur Madinah dah masuk, Syazwan Rusli yang belum masuk. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Ini macam nak tayang jam pula ni. Tak ada tayang jam ni tuan-tuan. Jam ni dah ketat dah ni. Macam mana nak cari? Dah ketat, maknanya saya dah gemuk dengan gambar ni tuan-tuan. Aduh. Baik.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beberapa perkara. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya berbuat adil. Berbuat adil. Allah menyuruh kita supaya berlaku adil. Perintah siapa ni? Perintah Allah. Jangan buat zalim. Kita takut hari ni orang senang-senang melakukan kezaliman. Di dalam suasana pandemik ini, dan apa sekalipun suasana, jangan buat zalim pada orang. Bila kita buat zalim kepada orang, sekejap saya nak buka sekejap tali jam ni, ketat tuan-tuan. Lengan saya dah besar gemak. Tak di bawah tu. Jangan buat zalim. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berlaku adil. Ini hidup dalam masyarakat sekarang ni. Dan di mana sekali zaman sekalipun, adil itu disuruh. Dan apa makna adil? Adil maknanya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Nampak gambar saya macam gelap je ya. Nanti saya adjust bagi terang sikit. Macam gelap pula nak gambar Ustaz Kazim, selalu cerah gambar dia. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kita tidak boleh atas sesuatu perkara menjadikan kita ni halal berbuat zalim pada orang. Takut nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya kepada kita, kenapa kezaliman berlaku? Dan kezaliman cukup luas, keadilan juga cukup luas makna dia. Yang kedua, wal ihsan, berbuat kebajikan. Di mana zaman sekalipun Allah Ta'ala perintahkan kepada kita berbuat kebaikan. Dan saya rasa surah An-Nur, kuartus kaki tangan awam yang menaja, yang membawa rancangan ini, mereka mengadakan gerobok rezeki di surau mereka. Mereka menyediakan makanan bermasak kepada rumah jemaah mereka yang terkena kuarantin kerana COVID. Pihak surau yang pergi hantar masakan. Subhanallah, hebat. Hebat tuan-tuan. Ini sepatutnya yang kita buat untuk dalam suasana sekarang. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya berbuat kebaikan. Wa ita idzil qurba, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, dan melarang daripada melakukan perbuatan keji, wal munkar, dan perkara mungkar, wal bagh, dan dilarang melakukan kezaliman. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, nasihat ini untuk kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, baru nampak jelas gambar ustaz, muka ustaz. Sa'anah Sulaiman kata baru jelas nampak ustaz. Kan? Nampak terserlah kewibawaannya. Amboi. Macam bodek nampak. Yelah, saya tadi pun nampak gelap kan. Nampak cerah sikit, baru nampak baju batik tu kan. Tersergam indah baju batik tu. Baik.
Oscar Bujang, okey, lari pada Padawan, Kuching, Sarawak, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Pertama, adil. Kedua, buat baik. Ketiga, memberi bantuan kepada kaum kerabat. Yang keempat, mencegah benda keji. Kelima, mencegah kemungkaran. Dan yang keenam, jangan buat kezaliman. 6 perkara ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Suratul Nahli ayat 90. Adil, ihsan, memberi, larangan berbuat jahat, berbuat keji, larangan berbuat mungkar, dan larangan melakukan kezaliman. Maka 6 perkara ini kita kena rebut, 6 perkara ini kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Tambah-tambah sekarang ni tuan-tuan. Baik, kita nak lihat satu persatu. Minta kepada sahabat-sahabat kita, Zainab Awang, Nur Aini, Anis AFR, Azizah Anwar, IH Muhammad YG, Abu Anas Fattah, Kamal Harun, tulis apa yang saya sebutkan tadi. Kita petik daripada surah apa? Tulis itu. Petikkan daripada surah An-Nahli ayat 90. Allah pesan dalam surah itu, Allah pesan nombor 1, supaya berlaku adil, ihsan, memberi, larangan buat keji, larangan buat mungkar, dan larangan kezaliman. Benda tu dah ditulis oleh Faradina tadi. Okey, alhamdulillah. Kat Rogayah pun dah tulis dah. Yang belum tulis Nur Maismah, yang belum Mun Maismah, yang belum tulis Nur Madinah. Dia asyik duk share dengan orang aja Nur Madinah ni. Tulis supaya dapat ilmu malam ni, dapat kita pegang apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang. 3 disuruh, 3 dilarang. 3 suruhan, 3 larangan. Baik, kita nak pergi kepada satu-satu yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nahli ayat yang ke-90 ini. Amboi, Zainab Awang punya banyak love. Zainab Awang, oi, cukuplah. Siap love lagi dekat 8 dengan love. Banyak betul. Ini tak mengajar saya kan. Mazlan Ayub pula masuk love lagi. Mazlan Ayub. Okey. Nur Fatin Nawar dah tulis, Sa'nah Sulaiman pun dah catat, Melati Putih pun catat. Petikkan dalam surah An-Nur, bukan dalam surah An-Nur, dalam suratul Nahli, surah Lebah. Betulkan balik tu, Melati Putih, surah An-Nahli ayat yang ke-90. Okey, Nur Ashikin Ikin. Okey, Masniah Doragi, Halifah Abdul Hamid, Azman Subuh, Mas Merah Wan Perkasa. 3 suruhan dan 3 larangan. Betul tu. Mas Merah ni saya teringat cerita Ahmad Mahmud dengan Saadiah kan. Seludang mayang mengurai di tepi kolam. Lagu tu kan. Okey. Okey, saya dah tukis Resha Diana. Okey, baik, kita nak lihat satu-satu. Abu Anas Fattah, satu-satu kita nak lihat. Adil. Allah perintahkan kita supaya berlaku adil. Jangan buat zalim. Adil. Jadi kalau kita sebagai suami, adil pada isteri. Tambah-tambah kalau kita mempunyai 2-3 isteri, kena berlaku adil. Okey. Rizwan Yahya, alhamdulillah saya dan keluarga telah sihat. Terima kasih yang mendoakan saya. Minta lagu boleh ya. Bimbang serumpun kasih. Itu Rizwan Yahya yang telah terkena COVID pada minggu lepas dan hari ini, dan keluarganya telah pulih. Alhamdulillah, 3 ahli keluarganya. Dan kita alhamdulillah syukur pada Allah. Kita sama-sama doa, sama-sama usaha, dan alhamdulillah Tuan Haji Ridwan Yahya
telah pun sembuh daripada, pulih daripada COVID-19, alhamdulillah. Rozi Rashid, panjang sikit lagunya Ustaz. Panjang sikit lagunya ya, insya-Allah. Baik. Kainlah sarung berinti kaca, memotong nanas buat hidangan, sebagai burung di dalam sangkar. Ingin terbas mencari kawan, inginkan bebas mencari kawan, seludang mayang. Itu lagu dari filem Mas Merah ya. Baik, nombor 1, Allah Ta'ala perintah kepada kita ialah supaya adil. Kita sebagai suami kena adil pada isteri, jangan buat zalim pada dia. Berikan nafkah yang cukup, berikan nafkah batin yang cukup, kasih sayang, perubatan, belayan. Orang faham nafkah batin ni atas katil je, bukan. Menggembirakan isteri juga termasuk di dalam nafkah batin. Menggembirakan dia, menyukakan dia, menyeronokkan dia. Bukan setakat beli baju dekat dia, beli tudung bawal, tudung siakap je dekat dia. Kalau kita ada anak-anak kita, berikan keadilan kepada anak-anak, berikan hak mereka daripada pendidikan akhlak, makan minum. Berikan yang terbaik. Allah Ta'ala perintah. Kalau kita sebagai pemimpin, berikan keadilan pada rakyat yang kita pimpin. Jangan wujud double standard, jangan wujud kasta, diskriminasi. Hari ini saya takut unsur-unsur diskriminasi sudah wujud. Semua orang berhak mendapat perawatan. Dan hari ini ada klinik-klinik yang hanya meletakkan vaksinis sahaja yang boleh masuk. Macam mana dengan orang yang tak boleh vaksin? Dia sendiri ada masalah alahan, dia sendiri ada masalah penyakit kronik. Bukan dia tak nak vaksin, dia sakit, dia tak boleh ambil, doktor tak mengesyorkan, tapi ada klinik yang dah tulis dekat pintu dia yang tidak ada dos, tidak boleh masuk. Sedangkan orang ni sakit. Di mana aku janji seorang doktor menyelamatkan nyawa pesakit. Di mana benda itu? Bukankah itu telah wujud diskriminasi? Sedangkan Allah perintah dalam ayat ini supaya berlaku adil. Allahu Akbar kabira. Ya, kita bimbang tuan-tuan bila kita tidak berlaku adil di dalam masyarakat. Maka wujudnya kasta, wujudnya diskriminasi, wujudnya semakin banyak jurang di kalangan masyarakat kita. Semakin banyak perkara-perkara yang tak menyeronokkan hidup, tak menyeronokkan masyarakat. Masyarakat jadi tak seronok. Sebab apa masyarakat jadi tak seronok? Sebab keadilan sudah hilang. Pandemik bukan menjadikan masyarakat tidak berlaku adil. Pandemik menjadikan masyarakat lebih berkasih sayang, lebih tolong menolong, lebih bantu membantu, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Puan Jamilah Bacuk sebut malam ni banyak sungguh ustaz dapat love, alhamdulillah. Syawang jawab takut kan? Itulah saya pun takut. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan ada perkara-perkara yang menjadikan jurang itu, dan pihak pemerintah kena tengok benda ini. Jangan menjadikan rakyat hidup berjurang. Kita berusaha sejak selepas zaman merdeka. Pemimpin-pemimpin terdahulu berusaha macam mana nak mendekatkan jurang yang terpisah. Sebelum merdeka, penjajah berjaya mewujudkan satu masyarakat yang berjurang jauh.
yang tinggal di kampung lain, yang tinggal di bandar lain. Kesenangan, kemewahan, infrastruktur dibina di bandar, di kampung-kampung jauh ketinggalan. Maka selepas merdeka, nak diwujudkan balik keseimbangan, bukan setakat keseimbangan population, keseimbangan pembangunan, keseimbangan persekolahan, pendidikan, supaya tidak tercicir golongan-golongan yang ada dalam Malaysia ataupun Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, Malaya masa itu. Dan saya rasa kita telah mencapai satu bentuk kejayaan dalam negara kita bila pendidikan telah sampai di kampung-kampung, jalan raya, jambatan, pembangunan telah sampai di luar bandar, dan orang-orang yang berada di luar bandar telah mula berhijrah di bandar, sama-sama membangunkan bandar dan pekan-pekan selama lebih daripada 50 tahun. Tetapi saya melihat selepas 2021 seolah-olah nak dibina semula jurang-jurang itu. Ini saya rasa cukup menakutkan, tuan-tuan. Ini saya panggil sebagai satu doktrin yang boleh membahayakan masyarakat kita. Jadi saya harap kepada pihak-pihak berkenaan, tolong kaji balik benda ini. Kita sebagai rakyat diberikan hak dan kebebasan, diberikan untuk hak memilih dan sebagainya. Jangan berlaku sesuatu yang tidak adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Semua pihak berhak mendapat perkhidmatan perubatan, berhak mendapat rawatan kesihatan, untuk beribadat, untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat kemudahan-kemudahan awam. Itu adalah hak kepada semua masyarakat kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan di dalam ayat ini supaya kita berbuat kebaikan. Dan saya rasa kita di Malaysia tahap kebajikan kita sangat hebat. Ini misalnya di Surau An-Nur, KKKA JC sentiasa melakukan kebaikan. Dan tuan-tuan yang menonton rancangan kita pada malam ini boleh sama-sama menyumbang kepada tabung mereka, kerana mereka menjalankan kebajikan. Dan kita hanya menyumbangkan mungkin RM10, mungkin RM5, mungkin RM1, mungkin RM50. Itu cukup besar bagi masyarakat yang memerlukan. Di luar sana penuh dengan orang yang memerlukan bantuan. Memang dia ada motosikal, tapi duit tak ada. Rumah je boleh sewa, kerja kena buang, isteri tak bekerja, mengandung pula, anak pula sakit demam dan sebagainya. Jadi saya rasa Jawatankuasa Surau An-Nur, KKKA JC ni banyak membantu. Dan kita berpegang kepada ayat daripada Suratul Nahli ayat 90. Allah Ta'ala sebut kepada kita tadi, wa ita izil qurba, dan hendaklah kita memberi bantuan kepada kaum kerabat kita. Kalau kita tak menolong bangsa kita yang seagama dengan kita, siapa lagi yang kita nak harapkan untuk membantu kita, membantu mereka? Hari ini mungkin kita bantu orang, satu hari pula kita memerlukan bantuan daripada orang. Saya rasa pihak Surau An-Nur telah menyediakan nombor akaun. Jadi tuan-tuan boleh masukkan sumbangan tuan-tuan dalam akaun bank surau mereka. InsyaAllah mereka akan menggunakan sumbangan tuan-tuan untuk ke arah kebaikan, insyaAllah. Nur Madinah kata insyaAllah boleh Ustaz, nombor akaun Ustaz. Nombor akaun
Tuan-tuan tu pin di bawah tu. Jom bantu surau An-Nur. Tu nombor dia agak bawah tu, tuan-tuan tekan pin tu. Surau An-Nur, page, like, page and share. Jom infak. Bank Rakyat pun ada, account number dia. Tuan-tuan boleh lihat untuk tujuan pengimarahan surau An-Nur, program amal dan bantuan kepada ahli-ahli karya. Tuan-tuan boleh hubungi Tuan Solihin 0174870186. Ni insya-Allah tuan-tuan boleh sama-sama bersama dengan dia insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. 3 suruhan Allah telah kita bacakan tadi. Pertama, tolong berlaku adil. Yang kedua, tolong buat kebaikan. Allah perintah kita ni buat kebaikan. Allah banyaknya kebaikan. Saya ni tuan-tuan jarang tengok televisyen. Jarang. Tapi dalam seminggu 2 ni saya suka tengok televisyen. Betul, saya mengaku. Kadang-kadang tengah malam saya buka, tapi bukan televisyen. Saya buka YouTube. Jadi nak tengok YouTube dekat handphone ni kecil, tak puas saya. Saya tengok dekat TV di rumah saya. Besar sikit. YouTube. Saya buka rancangan di YouTube. Nama dia Retrospektif. Ejaan dia apa? Retro, R-E-T-R-O, Retrospektif, S-P-E-K-T-I-F, Spektif. Balik tuan-tuan tengok. Dalam rancangan Retrospektif ni ialah drama-drama terbitan filem negara Malaysia. Sekarang dipanggil Finas. Gambar rimau duk lompat tu. Gambar dia dalam hitam putih. Cerita tahun 64, zaman selepas merdeka. Cerita tahun 1957, dia tunjukkan cerita tahun 58, cerita tahun 61, masa mula-mula tanah Melayu merdeka. Sebab tu saya tengok drama keluaran Radio Malaya masa itu, Radio Malaya. SM Salim berlakon. Hawa Zain berlakon, Siti Hawa Zain, Nur Saidah Saidi berlakon. Ini semua orang lama-lama dekat Radio Malaya ni tuan-tuan. Dia cerita kehidupan zaman masyarakat Melayu selepas merdeka. Saya suka tengok cara hidup zaman pakaian mereka, cara bercakap mereka real. Bukannya ada pelakon-pelakon hebat pun, pelakon kampung ni. Dia hidup macam mana masyarakat selepas merdeka. Macam mana bantuan sampai pada mereka. Macam mana masyarakat menolak pembangunan masa itu. Saya tengok cerita kisah kampung kita. Tajuk dia Kisah Kampung Kita. Abdullah Cik dengan Rosmawati dengan Raja Ismail berlakon. Macam mana nak buat kampung, nak buat tanah pinggir, nak buat tanah kampung, nak majukan. Seronok tengok cara hidup masa itu. Dia bukan filem. Kalau filem ni Pendeka apa nama Pujang Lapuk lah apalah, itu lakonan. Ini bukan lakonan. Tengok rumah dia orang betul-betul rumah kampung. Saya sampai panggil anak perempuan saya tengok tu. Tengok macam mana mereka pergi sekolah. Tengok macam mana budak-budak di sekolah. Kita duk tengok dalam cerita P. Ramlee kan, sekolah dewasa, sekolah orang tua-tua. Belajar balik sekolah orang tua-tua. Tapi realitinya bila tengok cerita tu macam mana sekolah orang tua-tua. Umur 70, 60 pergi sekolah di kampung-kampung. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kata dalam hati saya, berapa ramai hak pelakon dalam ni semua mati dah.
Saya tengok panggilan seruan suci, gambar orang pergi Mekah dalam bentuk warna-warni tahun 1961. Tengok Kaabah masa itu, tengok Mekah masa itu, tengok Madinah tahun 1961. Tunjuk gambar kapal mereka berlayar pergi ke laut, pergi ke Mekah naik kapal laut. Insaf kita tuan-tuan. Macam mana susahnya mereka nak mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar kabira. Bila saya tengok tuan-tuan, dia timbul kepada kita apa yang telah kita kecapi selama ini. 64 tahun kita merdeka. Selama itu kita bukan senang nak mencapai tahap sekarang. Sepatutnya timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kenikmatan yang kita telah kecapi berpuluh-puluh tahun ini kita rosakkan dengan pelbagai perkara yang pelik-pelik yang kita tak tahu daripada mana datangnya arahan-arahan yang pelik-pelik ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi ambil 3 perkara ini. Pertama, tolong berlaku adil, dan tolong berbuat kebaikan, dan tolong memberi bantuan, tolong kita melakukan bantuan kepada kaum kerabat. Alhamdulillah, bila kita tolong macam ni tuan-tuan, insya-Allah Allah akan tolong kita. Kita berlaku adil, Allah tolong kita. Kita berbuat kebaikan walaupun sekadar membuang kayu daripada tengah jalan. Saya pernah naik di Lebuh Raya dekat Slim River. Driver saya terlanggar kayu betul-betul di tengah highway. Mungkin kayu tu jatuh daripada lori. Kan lori suka letak kayu dekat bawah tayar, dekat tayar tu. Mungkin kayu tu. Bila pemandu saya langgar, pancit saya. Pancit. Masa saya pergi buat report di Balai Polis Slim River, ada 5 buah kereta yang buat report mengatakan bahawa tayar mereka pancit di lebuh raya yang sama, tempat yang sama. Tujuan kami buat report, minta polis siasat, minta pihak lebuh raya siasat. Adakah kayu itu orang sengaja letak? Bukan saya seorang yang report. Ada lagi 5 buah kereta, semua pancit. Semua langgar sana, langgar sini. Sebab tu Nabi kata, orang yang beriman itu ialah orang yang membuang sesuatu yang menghalang di jalan. Baik kayu, baik duri, baik paku, baik batu. Sebab dia boleh mengancam nyawa. Bayangkan orang naik motosikal, terpelanting, pecah kepala dia. Jangan anggap kecil kebajikan yang kita buat. Dan jangan anggap kecil kebajikan yang orang lain buat. Kadang-kadang kecil saja benda yang dia buat, tapi kesannya besar pada kita. Okey, baik. 3 benda itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Amir Syahrin, saya naik kereta, ada buah kelapa tua di tengah jalan, nasib baik ada penunggang motor depan saya, tolong sepak buah tu ke tepi. Kalau tak, pecah jugalah bodi depan. Nampak tu, Muhammad Amir Syahrin. Okey, kita tengok lagi. Melati putih, kalau saya berjalan di tengah jalan, saya akan berhenti dan angkat anak-anak kucing comel yang dibuang orang di tengah-tengah jalan. Kesian anak kucing kan. Baik. Terima kasih Ustaz sentiasa bagi nasihat. Zakiah Chok, terima kasih. Sa'nah Sulaiman, terima kasih. Syarifah Habibah, insya-Allah. Okey, Zira Lia Lin telah pun meng-sharekan nombor akaun surau An-Nur ini tuan-tuan, insya-Allah. Abu Anas Fattah, terima kasih. Zurina Sadio, semua tinggal kenangan. Semua tinggal kenangan. Memanglah tuan-tuan, bila saya tengok filem ataupun drama terbitan filem negara Malaysia tu tahun 65, tahun 68,
memang saya nak kata teruja lah. Tapi macam ya Allah, macam ni kah negara aku dulu. Semalam saya tengok sampai pukul 12 malam. Apa kenama tajuk dia lupa lah tuan-tuan. Yang saya tengok hari tu mata per mata. Kisah kampung kita. Nelayan, tanah pinggir, kemudian jiwa merdeka. Semalam saya tengok jiwa merdeka. Yang saya tertarik dalam drama Jiwa Merdeka tu, pelakon dia nama Wan Kazim. Nama pelakon tu Wan Kazim. Allahu Akbar. Sama pula dengan nama saya tuan-tuan. Sama pula dengan nama saya. Nama dia Wan Kazim. Wan Kazim ni orang Perlis, meninggal tahun lepas tak silap saya. Seorang pejuang tanah air, seorang yang terlibat dengan sastra. Dan Wan Kazim ni tuan-tuan juga Syah orang kata yang ni tu Kazim. Only one, only you kan. Jadi tuan-tuan, Wan Kazim ni dia berlakon dengan P. Ramlee di Singapura. Kalau tuan-tuan nak kenal Wan Kazim, dia berlakon dengan P. Ramlee dalam filem Hang Tuah. Dia menari, dia menyanyi joget Pahang dengan P. Ramlee dan Mustafa Ma'ruf. Okey. Dari Melaka pergi ke Cuk Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Kami mengucap selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Melenggang melenggang-lenggang tari lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Sambung. Amalah ini dagang merantau, mengharap belas orang di sini. Lupa tentang lirik dia. Jadi Wan Kazim ni berlakon dalam grup yang menyanyi tu. Kalau tuan-tuan tengok filem P. Ramlee, cerita apa nama, penarik beca, last scene yang last sekali, bila orang jahat tu kena tangkap dengan polis yang datang tu, ini memang dalam perhatian pihak polis. Itulah Wan Kazim. Dialog dia satu saja, kerja dia ketuk itu ya. Jadi tuan-tuan, dalam drama yang saya buat, yang saya tengok semalam, cerita tentang jiwa merdeka. Macam mana orang ada sifat hasad dengki, macam mana ada kebajikan orang dinafikan, orang nak buat baik dibakar pula rumah dia. Dengki yang berada dalam diri kita ni. Dengki. Dengan sebab dengki tadi menjadikan habis kebaikan. Mun Maiz meminta ingin bersua dengan Dinda yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, cintaku. Itu lagu Hindustan. Kya hua, kabhi hua, kaise hua, kyun hua. Okey, tak pandai sambung lagu tu. Lagu Hindustan saya boleh sambung lah. Itu kata Mawar Edi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kalau tuan-tuan senang, buka YouTube, tengok cerita-cerita tu. Bagaimana mereka hidup, rumah mereka. Cerita betul-betul. Dapur mereka, saya suka tengok. Kalau yang filem di Singapura, Jalan Ampas, Shaw Brothers dengan Katie Chris,
yang mereka berlakon tu dalam studio. Kita tak nampak realistiknya, taman ke, kampung ke, itu dalam studio. Tapi yang kita tengok, yang saya perhati ni, yang real. Tengok macam mana pinggan dia orang. Saya perhatikan itu. Perhatikan dapur dia orang, perhatikan katil dia orang, perhatikan kereta dia orang, tangga pun saya tengok. Nilai-nilai yang dah tak ada pada kita. Saya tengok seni rumah dia, kerawang-kerawang dalam rumah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita boleh tengok balik perkara 60 tahun dulu kehidupan tok nenek kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan yang saya muliakan. 3 benda larangan Allah dalam ayat yang akan kita bacakan ini. Allah kata apa? Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Allah melarang kamu melakukan perkara keji. Benda keji jangan buat. Saya takut tuan-tuan hari ini teknologi yang canggih, langit tanpa sempadan hari ini, dia mempengaruhi kita begitu cepat. Tambah-tambah pula kita sekarang dalam pandemik. Masih lagi banyak sektor yang ditutup. Orang banyak main media sosial banyak. Antara yang saya takut ialah mempopularkan, mempromosi golongan LGBT, golongan homoseks. Saya duk perhati ada seorang daripada negara jiran yang berkahwin dengan orang Jerman, yang duk menari tergelek-tergelek, dia pun lelaki, yang jantan belakang dia pun lelaki. Dia orang dah kahwin dekat Jerman. Laki dengan laki kahwin. Itu nama dia fahsyat. Tak tahulah siapa jadi isteri, siapa jadi suami, kita pun tak tahu. Aku tengok dua-duanya ada belalai belakang. Yang saya sedihnya, mak bapak dia meredai, merestui perbuatan anak laki-laki dia menikah dengan warga Jerman. Janganlah benda ni sampai dalam negara kita, tuan-tuan. Hilang perasaan malu, tak takut pada Allah, hilang perasaan keji. Malah saya takut ada orang kita dah akan juga buat perkara yang sama atas hak asasi manusia kononnya. Tuan-tuan yang saya hormati, janganlah kita mempromosikan benda-benda keji ni. Kalau boleh tutup terus. Kadang-kadang pandemik ni mengajak kita bagus juga. Daripada satu sudut, rumah urut tutup, hotel tutup, kelab malam tutup. Tapi kalau kita buka balik benda-benda ini, kelab-kelab malam ni, panggung-panggung wayang ni, saya takut balak lagi sampai, tuan-tuan. Kalau keadaan masjid masih sama keadaan dia, orang nak semayang tak boleh, yang lambat boleh masuk, yang cuk boleh masuk, yang menunggulah. Sedih saya tengok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tolonglah buka bagi luas lagi. Kalau kapasiti dia 5,000, bagilah luas lagi, ramai orang nak semayang. Taknya datang masalah, insya-Allah masing-masing dah bersih, masing-masing dah cukup suntikan, masing-masing bawa sejadah pada rumah, masing-masing dah ambil wuduk di rumah, biarlah mereka nak semayang. Kesian, tuan-tuan, orang nak sujud, orang nak semayang. Kesian ke agama Tuhan, kesian dekat masjid kita. Jadi mungkin saya yang hina, yang salah ni, rayu balik. Tolonglah longgarkan sikit untuk orang nak semayang, orang nak letakkan dahinya pada Allah, sujud pada Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah perintahkan dalam ayat ni
jangan buat benda mungkar. Mungkin Allah bagi pada kita pandemik supaya kemungkaran ini ditutup terus. Kita jarang keluar malam, perniagaan tutup awal, bisnes tutup awal. Dan yang mana yang berniaga pada benda-benda maksiat, kita syorkan mereka untuk meniaga benda yang lain. Sepatutnya begitu. Kedai-kedai judi, kedai-kedai nombor ekor ditutup. Dan kita berikan kepada mereka peluang perniagaan yang lebih baik daripada berjudi. Sepatutnya begitu. Kedai-kedai yang menjual minuman-minuman keras, arak dan sebagainya, tutup. Kita offer pada mereka minuman yang lebih berkhasiat, yang lebih baik, yang sangat baik dan sudah pasti mendatangkan rezeki yang berlipat kali ganda baik. InsyaAllah tak ada orang yang mati dilanggar orang mabuk nanti. Pandemik ini sepatutnya kita jadi bersih. Tidak ada orang yang lepak lagi waktu malam, semua orang balik di rumah. Kadar jenayah berkurangan, kadar rogol berkurangan, kadar merompak berkurangan. Sepatutnya begitu. Kerana peluang-peluang nak merompak, nak merogol sudah hilang. Tapi kalau kita buka lagi sektor-sektor yang macam itu, kita bimbang dia akan meningkat kembali mendadak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala pesan kepada kita, ya, Allah Ta'ala pesan kepada kita, wal bagh, jangan kita melakukan kezaliman. Jangan kita melakukan kezaliman. Jadi berlaku adil lah. Kerana doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Takutlah kalau kita buat zalim, pembalasan daripada Allah akan sampai. Balak daripada Allah akan sampai. Sanggupkah kita menghadapi balak-balak Allah ini? Dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah kita buat. Jadi kita tengok dan kita baca komen-komen daripada tuan-tuan. Abu Anas kata no mungkar, no keji, no kezaliman. Gayah-gayah pun tulis perkara yang sama. Mawar Edi memberi komen kepada Fazli Mat Syah tadi, Masariah Saleh, Mun Maisma, jangan kita melakukan kezaliman, insya-Allah. Ya. Rosilawati Rosa juga memberi komen, Faradina. Okey. Ustaz, kalau sakit hati dan marah tengok orang tidur lepas subuh tak dikira dengki kan? Lain macam Faradina ni. Di antara satu kerugian untuk kita ialah selepas subuh kita tidur balik. Rugi sangat. Jadi kalau waktu itu, waktu malaikat mengagih-agihkan rezeki, tiba-tiba kita tidur. Bangun, zikir. Okey. Wirid, baca Quran. Pergi turun ke bawah, turun keluar. Pegang pokok, pegang tanah. Pegang embun. Pegang air embun. Sapu di badan air embun tu, insya-Allah ada kebaikan. Rugi sangat kita tidur selepas waktu subuh. Okey, bangun. Banyak kerja boleh buat. Kemas rumah boleh, bersenam boleh, baca Quran boleh, berzikir boleh, sampailah naik syuruk, waktu isyraq kita boleh semayang, insya-Allah. Kemudian betul Ustaz, zaman lah orang lebih suka bercerita pasal orang yang tak elok dari yang elok dalam kelompok komuniti Hasrika. Itulah waktu kita duduk dalam pandemik sekarang ni, kita patut bantu orang yang susah dalam kampung kita, dalam taman kita, bukan membawang. Okey, jangan duk membawang dalam masyarakat kita. Bantu, ya, bantu orang susah, insya-Allah. Okey, Syarifah Ahmad, terima kasih. Zaid Zeli, guyut-guyut. Sa'nah Sulaiman, bila bala turun semua. Guyut kata baik yang tempat-tempat maksiat ni ditutup dan masjid dibuka semula. Kamisah Kimi, lagu satu dia insan. Kita adalah insan berbakti. Lupa tu tuan. Pada yang esa kita sama sahaja.
hanya bezanya amalan kita. Kalau itulah lagu Insan, kami Sakime minta Ya Zen. Lepas subuh tu Ustaz ngantuk sangat, mandi. Waktu nak sembahyang subuh tu mandi, baca doa waktu bangun, kemudian basuh mandi apa semua, hilang mengantuk insya-Allah. Sa'adiyah Arifin. Fadli Maksyah pergi pantai tengok laut. Seronok kan? Tepi pantai, bermain di tepian pantai, di pinggiran pantai, di pinggiran air terjun. Suraya Abbas, Mas Merah. Okey, selalu lepas subuh tu Ustaz, jalannya bersatu. Jinnya bersatu. Amboi, Nur Ashikin. Mungkin lain tak ngam ni Melati Putih. Diuk lagu Gersang Satu. Di dalam keheningan malam. Lupa lagu dia. Betul masih terasa. Lagu tu lah. Lagu tu lupa lah. Masih terasa, masih aku terasa. Lagu Gersang kan. Saya lupa lirik dia. Said Ahman. Lepas subuh tu sakit pinggang dan tengkok menjadi-jadi Ustaz. Tak tidur pun, duduk je. Salmah Ali Jinnah. Salmah Ali Jinnah dia mengidap sleep disc. Jadi kita doakan pada Salmah Ali Jinnah diberikan kesembuhan, keluar daripada masalah sleep disc-nya. Melati Putih, air embun sapu ke muka, wajah akan berseri-seri Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Kan orang duk tanya, Ustaz rasa ni muka berseri-seri dah. Jawapannya dah ada kan. Baik, okey. Hasriza is kawan saya, kata Ben Jalaluddin. Zaidah Muhammad Yusof, banyak hikmah di sebalik pandemik Covid ni Ustaz. Tuni Gani, apa komen Ustaz? Ke belakang ini ramai Ustaz bertelagah di media sosial. Betul. Secara peribadi saya tak suka. Kita boleh calling-calling, kita boleh nyembang-nyembang. Tapi ada Facebook, ada admin pula yang suka melaga-lagakan. Dia petik orang ni cakap 3 minit, ni hurai. Dia petik orang ni cakap 5 minit, tak dengar keseluruhan, kita buat. Patut tak payahlah. Banyak orang yang suka tanya pada tu macam-macam tu pada saya. Apa pendapat Ustaz? Ada Ustaz ni cakap macam no, saya jawab no comment. Saya tak dengar ceramah dia secara keseluruhan. Buat apa saya nak komen kata-kata dia seminit? Mungkin dia ada cerita sebelum tu sampai kemudian awak cut dan awak post. Jadi tak kena tu. Ya, kalau saya no comment. Orang tanya saya no comment. Baik. Maria, dia kata lepas subuh dia pusing tengok rumah dia. Okey, Mun Maisma, Rogayah semua. Okey, Razi Rashid kata best lah suara Ustaz. Okey. Rogayah kata kena mandi. Gersang satu lagu apa Sejenak aku dikejutkan bersama ombak cinta luka. Perpisahan melanda kita hanya karena yang aku sayangi. Masih lupa lah, kenangan cinta kita yang tak akan terpadam selamanya. Kehangatan cintaku masih aku terasa seperti baru semalam kita berpisah. Okey, kalau salah minta maaf lah ya. Baik, lagu Angin Senja Jamal Abdillah. Tuan-tuan ingat saya ni Google. Tekan je lagu dapat. Angin senja yang membelai keheningan desa Permai. Okey, Sazwan Rusli kata keindahan pantai. Zai. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada Surau An-Nur, kuartus kaki tangan awam, Jalan Cochrane. Jadi tuan-tuan yang menonton pada malam ini, apa kata kita berikan sumbangan kepada pihak surau
untuk dapat mereka menjalankan aktiviti surau, mengimarahkan surau dan membantu jemaah-jemaah mereka yang ditimpa kesusahan. Sekadar itu saja tuan-tuan. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Okey, Guru Gayah minta lagu Janggeli. Yahoo. Tapi Janggeli saya tak suka lagu tu. Saya suka lagu yang dia pegang kambing tu. Cha-cha-cha, Mary Pacipen, Jaleja sepek kesepenada. Lagu tu. Ja-ja-ja, Mary Pacipen. Lagu tu saya suka. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menemani saya. Ingat 3 pesanan dan 3 larangan Tuhan dalam surah An-Nahl ayat 90. Terima kasih surah An-Nur. Terima kasih kepada semua jemaah An-Nur. Terima kasih pada semua jemaah saya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.